Video ini dibuat atas tujuan berkongsi ilmu semata-mata. Ia tidak dibuat untuk menghina atau menjatuhkan kredibiliti mana-mana pihak, organisasi atau jabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syihabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang jika ada video-video yang bermanfaat. InsyaAllah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, baru-baru ni bulan Aidil Adha itu kan, Hari Raya Korban itu, orang korbankan binatang dan ada isu yang menarik pada waktu itu iaitu berkaitan tentang sembelihan daripada lembu yang mati terjerut. Jom kita tengok video berkenaan dan kita tengok reaction selepas tu. Ni lembu tu Tengok, mati dah tu. Kepala dia kena cerut dah tu. Kena jerut dah kepala dia tu. Tak gerak langsung dah tu. Habis dah. Tak gerak langsung dah tu. Ya Allah. InsyaAllah sekarang akan kita korban lembu ini atas nama-nama yang berikut. Dah mati pun nak sebut nama lagi. Yang keempat Nurul Hanum Jamaluddin. Yang kelima Munirah Muhammad Nur. Yang keenam Hasan Muhammad Nur. Yang ketujuh Najah Ilani Muhammad Nur. Mudah-mudahan ibadah ini diberkati Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Darah minta keluar. Darah minta ada. Mati dia bangkai. Ada darah ni. Tak ada darah Tak ni mancut Tak ada mancut Mati dah lembu. Okey, kita dah tengok video berkenaan dan memang dekat dalam video tu lembu berkenaan darah pun dia tak memancut. Dalam keadaan dia pun memang nampak dah dia mati. Dia bukan lemah. Kalau lemah tu nampak gaya dia lemah. Yang ni dia mati dah. Mata berkedip-kedip kan kalau lemah. Tapi ini bukan lemah dah. Dia memang dah tahap dia mati. Jadi ada satu video reaction daripada Chef Rizal yang saya rasa sangat bagus untuk kita dengar. Jom kita tengok apa yang disebutkan oleh Datuk Chef Rizal. Saya ingin mengulas berkaitan dengan video yang tular mengenai sembelihan lembu korban yang orang riuh dalam Saridua ni, iaitu di mana lembu yang disembelih tu hakikatnya telah mati. Mati dah memang dah mati dah pun. Nampak Ya Allah. Sebenarnya binatang ni kita nak sembelih dia, kita kena pastikan dia hidup, dan hidup tu ada dua. Yang pertama dia panggil hayah mustaqirah. Hayah mustaqirah ni iaitu binatang itu ada kehidupan yang tetap. Kalau kita sembelih dia mati dengan sebab disembelih, bukan dengan sebab yang lain. Tanda-tanda hayah mustaqirah itu antaranya binatang itu bila disembelih dia akan menggelupur, ataupun keluar darah yang memancut, ataupun dia mengeluarkan suara yang kuat, tanda pernafasan lah. Ekor dia mengodek. Itu di antara tanda-tanda hayah mustaqirah. Tidak semestinya semua tanda itu mesti ada pada binatang yang disembelih. Ada salah satu pun sudah memadai, maka sahlah sembelihan binatang itu setelah diputuskan halqum dan mariknya. Satu lagi binatang tu hidup juga, tapi dia panggil hayah mazbuhah. Hayah mazbuhah ni itu binatang yang hakikatnya dia menanti saat nak mati saja. Jadi binatang yang ada hayah mazbuhah kalau disembelih tidak sah sembelihan itu. Kalau dimakan dia jadi bangkai. Hayah mazbuhah ni pastinya dia tidak ada tanda-tanda macam mana hayah mustaqirah tadi. Semasa disembelih dia tidak menggelupur, dia tidak memancukan darah, dia tidak mengeluarkan bunyi, ekor dia tidak mengodek. Cuma dia masih ada hidup lah. Hayah mazbuhah ni dia tunggu saat nak mati. Artinya dia mati bukan dengan sebab disembelih, dia mati dengan sebab lain. Contohnya binatang tu memang sakit, menunggu saat untuk mati sahaja. Itu hayah mazbuhah. Jadi kalau binatang yang ada hayah mazbuhah jangan disembelih, biar dia mati gitu. Yang hayah mustaqirah baru boleh disembelih.
Termasuklah hayah mustaqirah ni, kalau lembu dilanggar kenderaan contohnya, kita cepat-cepat sembelih. Masa sembelih tu keluar darah memancut, dia menggeluput dan seumpamanya, tak apa, sah dimakan. Berbalik kepada video yang kita tengok baru ni, binatang tu hakikatnya saya tengok tu video tu, dia sebenarnya dah mati. Kalau dia tak mati pun hayah mazbuah saja, maka sembelihan itu sebenarnya tidak sah. Di antara sebab kematian tu, saya lihat dalam video tu, dia lehernya telah terjerat dengan tali yang teruk. Maka saya peringatkanlah kepada orang-orang yang nak buat korban, orang terlibat dengan penyembelihan tu, semasa kita nak merebahkan binatang, kita nak ikat binatang, pastikan dia jangan tercekik teruk sehingga mati. Kesian pada orang yang buat korban tu, rugi duit yang banyak, tak jadi korban sebab sembelihan itu tidak sah. Kepada orang yang melihat video tu, kalau nak belajar sembelih dan seumpamanya, tengoklah kaedah sembelihan yang sepatutnya ikut hukum syarak. Dan orang nak menumbangkan lembu pun, tumbangkan lembu dengan kaedah yang terbaik supaya tidak menyiksa binatang. Wallahu alam. Alhamdulillah, kita dah tonton kenyataan daripada Datuk Syekh Faisal, dan saya rasa ini adalah penjelasan yang ringkas dan juga padat berkaitan tentang isu ni yang kita boleh ambil manfaat. Jadi daripada video tu kita dapat faham bahawa binatang ni kita sembelih waktu dia sihat, bukan waktu dia sakit, ataupun dalam keadaan nyawa dia memang nyawa yang elok lah. Macam kita duk tengok orang duduk sembelih seperti biasa lah, so tak ada masalah dalam bab tu. Tapi kalaulah dia ni nampak lemah, ni dia ada dua kategori. Itu yang Datuk Syekh Faisal sebut tu, dia ada hayah al-mustaqirah dan juga al-hayah al-madhbuhah. Jadi dua keadaan tu yang kita tengok tadi tu, Datuk Syekh Faisal kata, dan saya juga setuju dengan apa yang disebut oleh Datuk, iaitu keadaan itu dia dah mati, binatang itu dah mati, dan disebabkan kena jerut dia punya tengkok dia, dah mati dah. Memang kita tengok lembu tu dia dah tak ada nyawa dah, memang tak bergerak dah. Kalau Syekh Faisal kata godek-godek ekor pun tak bergodek dah, dia punya darah tu pun tak memancut dah. Memang keadaan dia tu adalah keadaan kalau dia nampak hidup, dia adalah hayah al-madhbuhah. Tapi yang kita tengok tadi, dia bukan hayah madhbuhah pun, dia dah mati dah pun. Jadi dalam keadaan seperti ini, yang itu jadi bangkai dan tidak boleh dimakan, dan orang yang mengerjakan korban berkenaan tidak mendapat pahala korban. Rugilah kepada orang yang melaksanakan korban berkenaan. Kita tengok ada komen berkaitan tentang isu ni. Zuraidi Jalal 2032, dia kata lembu tu disembelih di kawasan kandang lembu, bukan di surau atau masjid, tapi di mana kita tak tahu. Tu dah mati kena jerut tali. Takkanlah kru-kru yang ada di situ tak perasan. Masing-masing buat-buat tak tahu je. Berdosa mendera haiwan hingga mati. Yang berkorban tu hanya Allah Ta'ala yang mengetahui sampai ke tak sampai. Kena ganti balik siapa yang bertanggungjawab mendera dan membunuh lembu tu. Inilah satu contoh orang-orang yang tak manfaatkan minda kurniaan Allah. Menarik lagi, isu ini diulas terus oleh orang yang menghadapi peristiwa berkenaan dengan maksud peserta korban itu. Dekat Twitter dia kata, kami keluarga yang malang tu, imagine lembu nak sembelih dah tak bernyawa, tali diikat terlalu ketat, lembik lembunya, terdiam tak tahu nak cakap apa. My family beli lembu baru sembelih belah petang tu. Sedih ya. Kemudian dia kata, sedih tak tahu kenapa, sebab kecuaian. Satu lembu tumbang tanpa dapat dimanfaatkan. Jadi pengajaran untuk semua, make sure lembu masih hidup sebelum disembelih. Ada rezeki lebih baik untuk my family in law. Jadi benda ni penting sahabat-sahabat. Bahkan lebih penting bahawa benda ini berlaku bukan di masjid, bukan di surau. Ia berlaku di tempat penyembelihan yang biasanya dilakukan oleh orang-orang pakar di dalam bahagian penyembelihan. Tetapi pelik juga kalau kita kata dia pakar dalam bahagian penyembelihan. Pasal apa? Lembu yang mati pun dia sembelih juga. Saya bertanya-tanya, adakah lembu-lembu lain yang dia buat diuruskan benda yang sama? Kalau dia buat benda yang sama, maka pihak berkuasa perlu ambil tindakan kepada pusat penyembelihan yang melakukan hal ini. Ia adalah satu perkara yang tidak bertanggungjawab, tidak profesional dan juga sangat cuai. Terakhir, kita baca satu kenyataan daripada Ustaz Nasruddin Tantawi berkaitan tentang hal. Dia sebut, Allahu Akbar. Pagi ini viral satu majlis ibadah korban dengan cara pengurusan penyembelihan yang sangat salah dan zalim. Akhirnya lembu itu mengikut mata kasar saya bukan lagi mati kerana sembelihan, tetapi mati kerana lemas di jerut tali. Saudara muslimin muslimatku sekalian, melakukan ibadah perlu kerana ilmu, atau serahkan atau wakilkan ibadah korban seperti ini kepada pihak yang berilmu. Tukang sembelih kena ada ilmu. Peserta ibadah korban juga mesti ada ilmu agar tidak tertipu. Jika tidak, makan bangkailah jawabnya. Ibadah korban bukan sekadar sembelih begitu saja. Ia mempunyai kaedah dan tata cara tertentu bagi menjadikan ibadah itu sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Semoga apa yang berlaku pada ibadah korban pada tahun ini ia akan memberikan pengajaran kepada kita dan ilmu kepada kita untuk masa akan datang. Kalau kita boleh sembelih, kita sembelih sendiri. Kalau kita nak bagi orang sembelih,
syekh, kita kena tahu bahawa binatang itu tidak mati disebabkan kena jerut, tetapi mati disebabkan sembelihan. Moga-moga ibadah korban kita diterima oleh Allah SWT. Terima kasih banyak sahabat-sahabat. Adakah anda dapat satu ilmu yang bermanfaat pada hari ini? Jika anda rasa video hari ini bermanfaat, tekan butang share. Semoga orang lain juga mendapat manfaat yang sama. Jumpa lagi dalam video reaksi seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.